Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma amin. Yang berusaha dikasihi Tuan Haji Mahmuzi, pengurus kompleks SIG, sekeluarga, tuan rumah, pemilik urusan SIG, keluarga Allahyarham Datuk Haji Ismail, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan warga kuliah duha di kompleks SIG Langkawi yang istiqamah hadir pada Jumaat yang penuh berkat ini. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun hujan turun pagi tadi sampai kelar mendung cuacanya, sekejap hujan sekejap berhenti. Kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala sebanyak-banyak limpahan curahan hujan menimpa bumi Langkawi. Berbanyak-banyak lagi lah Allah curahkan rahmat dan kasih sayangnya buat kita semua. Allahumma amin. Lagi sukar kita nak buat apa yang Allah perintah, lagi susah kita nak buat apa yang Allah suruh, lagi payah kita digoda nak tinggal benda yang Allah tak bagi, lagi banyak pahala kita dapat. Lagu tu. No? Hujan turun kadang-kadang jadi macam asbab menghalang kita untuk mai mengaji. Tapi kita redah hujan. Ada orang dia sanggup susah lebih daripada tu pun dia sanggup. Maka kesusahan itu akan menyebabkan lebih banyak pahala kita terima. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pagi ini kita sudah dapat kerajaan setelah mana duduk nanti beberapa hari yang sangat membimbangkan. No? Allah kata dalam Quran, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam suratul Baqarah ayat yang ke-26 Allah menyatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai Allah Tuhan yang memiliki, yang mempunyai segala kuasa pemerintahan. Engkaulah ya Allah yang bagi kuasa pemerintahan itu kepada siapa-siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau jugalah yang mencabut kuasa pemerintahan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan siapa yang Engkau kehendaki,
dan engkaulah yang menghina siapapun yang engkau kehendaki. Dalam kekuasaanmu lah ya Allah, dalam kekuasaan engkaulah sahaja ya Allah adanya segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkaulah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi kita supaya bagi tahu beberapa perkara, seperti mana ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang lain yang semuanya menjadi panduan pedoman kepada kita. Dalam ayat ni Allah perintah Nabi Muhammad, katalah wahai Nabi Muhammad, wahai Allah Tuhan yang memiliki segala kekuasaan, kekuasaan yang ada di atas bumi ini semuanya milik Allah. Esok bila kita mati tuan-tuan, ketika mana di dunia ini kita dengar sana ada penguasa, di sini ada penguasa, di sana ada raja, di sini ada sultan, di sini ada pemerintah. Bila mati esok di akhirat, Allah tanya, limanil mulkul yaum, kepada siapa hari ini kerajaan? Maka Allah sendiri menjawab, semua orang tak jawab. Memang semua orang tak kata apa pada hari itu. Baik raja yang berkuasa, pemerintah yang gagah hebat digeruni di dunia, siapa pun tak boleh jawab. Allah pun jawab, lillahil wahidil qahhar, bagi Allah Tuhan yang memiliki segala kekuasaan dan pemaksaan. Allah Ta'ala. Tu'til mulka man tasha', di dunia ini ya Allah engkaulah bagi kerajaan itu, kekuasaan itu kepada siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', Allah cabut kerajaan, kekuasaan dari siapa yang dia kehendaki. Jadi kerajaan ini sebenarnya pada akhirnya Allah Ta'ala juga yang bagi dia berkuasa. Itu. Nah, Allah Ta'ala juga yang cabut kekuasaan kerajaan itu daripada siapa yang dia kehendaki. Jadi kuasa pemerintahan tu hakikat mutlaknya milik Allah. Atas dunia ni Allah bagi kepada siapa hamba yang dia kehendaki. Tuan-tuan, kuasa ini, kerajaan ini, siapa yang jadi kerajaan, dia menanggung beban. Dalam Islam kita takut dengan kekuasaan, sebab menjadi kerajaan itu amanah. Bukan ianya adalah tasyrif, kemuliaan, tapi dia taklif, pertanggungjawaban. Isteri Umar Abdul Aziz namanya Siti Fatimah. Satu hari dia tengok Umar Abdul Aziz, suami dia yang jadi khalifah yang sangat adil itu, sehingga disebut Umar Abdul Aziz ini adalah khalifah yang kelima dalam umat Khulafa Rasyidin itu, yang hampir menyalahi Khulafa Rasyidin adalah Khalifah Umar Abdul Aziz. Siti Fatimah tengok suaminya sedang menangis sampai basah janggut. Lalu dia tanya kepada abang dia, kut-kut berlaku apa-apa awak abang? Yang menangis sampai macam ni pasal apa? Ada kejadian apakah berlaku? Maka kata Umar Abdul Aziz, aku takut. Aku takut kepimpinan aku, rakyat di bawah aku, orang yang aku tanggung memimpin rakyat ini, mereka aku tak tunai tanggungjawab aku ke atas mereka. Apa aku nak jawab esok bila aku mati jumpa Allah? Tu yang kata kerajaan. Siapa pimpin kerajaan, dia kena ingat bahawa rakyat yang duduk di bawah dia amanah Allah, tanggungan dia.
Dia kena buat sehabis baik. Kalaulah dia tipu rakyat dia, Allah tak bagi dia masuk syurga. Bukannya kecil-kecil ancaman. Dia tak boleh cium bau syurga. Kalau dia buat zalim kepada rakyat dia, dia mati hari itu, dia tipu rakyat dia, Allah tak bagi masuk syurga. Tapi kalaulah dia seorang pemimpin yang adil, maka dialah golongan pertama yang akan diberi naungan arasy Allah di hari kiamat. Allah bagi perlindungan dengan arasy Allah sebab dia adalah imamun adil. Ada 7 golongan yang Allah akan beri naungan arasy Allah pada hari kiamat nanti. Matahari sejengkai atas kepala tu, pada hari itu dia duduk bawah lindungan, dia duduk di bawah naungan arasy Allah Ta'ala. Golongan yang pertama disebut Nabi adalah imamun adil, iaitu imam yang adil. Kita hidup akhir zaman, tuan-tuan, orang berebut nak jadi pemimpin, berebut. Percayalah kebanyakan daripada mereka akan menyesal. Pasal apa? Beban yang dibawa tu besar, tanggungan yang dibawa tu besar. Pemimpin tak boleh nipu, pemimpin tak boleh tidak jujur, pemimpin tak boleh terlibat buat zalim, buat nanya. Tuan-tuan, kita pimpin diri kita, pimpin keluarga, rumah tangga kita pun tak sangka banyak dah nak kena jawab. Tambah bila kita pimpin besar pada tu, pimpin dalam organisasi, pimpin di dalam qaryah, pimpin dalam daerah, pimpin dalam negeri, pimpin dalam negara, lagi besar pangkat jawatan, lagi besar pertanggungjawaban. Pernah tak kita mengaji tentang orang yang muflis? Pernah kan? Orang yang muflis. Kita mengaji di dalam Bahrul Mazi jilid 17, satu hadis Nabi tanya sahabat, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa orang muflis? Bila sahabat ditanya oleh Nabi, sahabat kata kepada Nabi, yang kami tahu muflis ni mala malalah, orang tak ada harta. Orang tu tak ada duit, habis dah nak belanja pun tak ada. Dulu dia kaya raya, hutang keliling pinggang, tapi duit tak ada. Dia muflis, diisytiharkan muflis. Pasal apa? Dia tak ada harta. Nabi kata tak, muflis bukanlah begitu. Nabi kata muflis itu satu orang yang balik kepada Allah, mati hari kiamat dia dibangkitkan, dia balik dengan pahala semayang dia, dia balik dengan pahala sedekah dia, dia balik dengan pahala puasa dia, dia balik dengan pahala yang dia buat waktu hidup di atas dunia. Tapi dia maki orang tu, dia fitnah orang ni, dia ambil harta orang tu, dia rampas harta orang ni, dia buat zalim hak orang tu, dia buat nanya hak orang ni. Maknanya dia telah mempunyai banyak dosa kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dia mati tak selesai dengan hamba-hamba Allah ni. Payah tuan-tuan dengan manusia kan? Orang tak percaya kalau tak tipu pun tak apa, asal dapat. Orang tak percaya kalau tak fitnah pun tak apa, asal dia dapat. Benda ni biasa zaman ni, betul tak betul? Satu benda yang batil, satu perkara yang salah diulang berkali-kali orang percaya. Tapi siapa yang mereka cerita itu, siapa yang memanjangkan cerita itu, siapa yang pandai-pandai kemudian pitokok tambah benda yang palsu, benda yang batil, benda yang fitnah, maka dialah menanggung dosa berangkai, zalim atas zalim. Esok bila mati, maka orang-orang yang kena zalim, kena nanya ini akan mendapat hak mereka. Lalu Nabi kata orang yang muflis itu orang yang balik kepada Allah, yakni yang mati bangkit pada hari kiamat, dia balik dengan pahala dia. Dia buat masjid,
dia buat kebaikan, dia sedekah jariah, dia sembahyang, dia puasa, tak ada pahala. Tetapi dia pada ketika itu telah mempunyai banyak dosa-dosa dengan manusia. Dia kutuk orang tu, dia hina orang ni, dia cela orang tu, dia fitnah orang ni, dia zalim orang tu, ambil harta orang ni, rampai orang tu. Itu disebut oleh Nabi tu, wadaraba hadza wa safaka mala hadza wa safaka dama hadza wa akhadha mala hadza. Maknanya dia mengalirkan darah. Maknanya dalam kesimpulan yang lain, dia buat zalim kepada hamba-hamba Allah. Lalu Nabi kata, Allah perintah kepada malaikat, ambillah pahala-pahalanya tadi, berilah kepada orang-orang yang telah dia buat zalim. Maka dia ambillah pahala dia. Ambil pahala semayang dia kalau ada, ambil pahala puasa dia, ambil pahala sedekah dia, ambil pahala buat baik dia, ambil, bagi ke A, B, C, D, E, F, G, bagi. Tentu bayangkan, tiba-tiba pahalanya habis. Habislah pahala. Bila dah habis pahala, sedangkan orang yang dia buat zalim ramai lagi, maka pada ketika itu Allah perintah malaikat, ambillah dosa orang-orang yang dia buat zalim, kemudian letaklah di atas bahunya, letaklah di atas belakangnya, bagi dia tanggung, pasal dia kena bayar balik kesalahan dia di dunia. Mampu tuan-tuan. Itulah orang yang muflis. Cuba bayang, lagi besar rangkaian, lagi besar tanggungan, lagi besar amanah, lagi besar tanggungjawab. Boleh tidur malam ke? Tapi itulah yang orang berebut-rebut sampai sanggup menipu dan sebagainya. Jadi pada akhirnya kerajaan adalah satu ujian yang Allah amanahkan kepada siapa yang naik. Allah juga bagi kerajaan. Tuhan tulis dah di Lauhul Mahfuz bahawa Perdana Menteri yang ke-10 adalah Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Jadi tuan-tuan, kerajaan itu telah ditulis. Allah muliakan siapa yang dia kehendaki, Allah hina siapa yang dia kehendaki. Jadi kita nak abang bahawa sebagai rakyat yang telah menunaikan tanggungjawab, memilih pada hari 19 hari bulan yang lalu, kita sudah selesai menunaikan amanah kita, betul? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kita ini Allah perintah untuk menunaikan amanah bagi kepada ahlinya. Kita pakat tunai, kita pakat sempurnakan tanggungjawab kita. Sekarang giliran mereka. Siapa dia? Pemimpin yang telah ditentukan Allah, dia naik menjadi pemimpin. Tunailah amanah kamu, kerana setiap daripada kita akhirnya akan ditanya di depan Allah. Kita dah siap dengan jawapan kan? Siap dengan jawapan, kita dah serah dah, giliran mereka pula buat. Cuma apa sikap tanggungjawab kita? Sikap tanggungjawab kita adalah kita kena redha dengan ketetapan ketentuan. Jangan pula kita tidak redha, kerana redha itu sebahagian daripada rukun agama, tuan-tuan. Beriman dengan qadar Allah, beriman dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Tak usah dia kata kalau no lagi, tak ada. Tuhan dah tulis dah. Faham? Hak sebelum jadi kita punya, lepas jadi itu sudah ditentukan Allah. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan dia dapat tunaikan amanah sebaik mungkin. Allah bantu dia untuk tunaikan amanah. Janganlah zalim kepada kami. No? Maklumlah, kita kerajaan negeri, kerajaan lagu lain, mereka lagu lain kan? Jadi mudah sangatlah. Kerajaan negeri ni kecil, kerajaan pusat tu besar. Kalau mereka sekat, tersekatlah kita. Kalau mereka halang, terhalanglah kita. Ini fakta, betul tak?
Ada sejarah, ada rekod kerajaan pusat halang? Ada. Kerajaan negeri Kelantan 30 tahun lamanya memerintah. Bila rakyat pilih, sepatutnya kita hormati. Itu mandat rakyat bagi. Tapi pada ketika itu kerajaan pusat halang apa yang dah diputuskan, sehingga akhirnya yang menjadi mangsa adalah rakyat jelata, negeri umat Islam. Kan? Dah putih dah bahawa nak bagi sekian-sekian untuk memulihkan masalah yang dihadapi kerajaan negeri daripada masalah sumber air. Dah putih dah. Tapi tarik balik, sekat balik. Yang kena dera siapa? Yang kena dera adalah rakyat. Nampak tuan? Jadi kita doa lah. Bukanlah kita nak kata mereka nak dera kita, tapi kita nak habang kata cukup-cukuplah, sudah-sudahlah. Hormatilah mandat rakyat yang rakyat pilih. Tunai tanggungjawab. Sebab pada akhirnya kita akan mati dan ditanya. Siapa buat zalim, dia tetap kena balasan itu, kezaliman. Kita ni kena sabarlah, kena redha lah. Itu saya nak pesan betul lah. Kita kena matang dalam pandangan hidup kita. Di Kedah kita ni slogan kita apa maklum? Kedah yang sejahtera. Maksudnya semua sejahtera. Pandangan kita sejahtera, politik kita sejahtera. Tak ada masalah apa. Orang tu nak pegang bendera apa pun tak apa. Menteri besar kita tu nak abang kat tuan-tuan, dia masuk ke Wisma Darul Aman jadi MB, dia tak tukar seorang pun, tak duduk di bawah. Tu yang jadi wakil calon Datuk Amir Shah itu adalah bekas sesulit kanan yang amat berhormat Menteri Besar. Sampai dia bersara, MB tak tukar. MB tahu tak? Tahu. Kaki tangan dalam pejabat tu, dia tahu. Mereka berbeza pandangan politik dari dia, tetapi dia sangat profesional. Dia kata bekerjalah dengan baik. Waktu di pejabat, saya bos. Bila lepas pukul 5 nak sokong siapa, sokong. Tak ada masalah. Itu sejahtera. Jadi menghormati seorang itu, pandangan dia, pendapat dia. Ada orang tak hormat? Ada. Dia tukang, dia selerak dia. Pasal apa? Blame pada dia. Jadi kalau yang ni lah dipegang sampai akhirnya kita berbeza dia, kita tak boleh terima. Kita nak paksa orang tu sama dengan kita. Padahal benda itu bukan qat'i, dia bersifat zanni, dia ijtihadi, bukan perkara akidah. Tapi ada dosa pahala. Tuan dan puan sekalian, sampai berkelahi putih adik-beradik itu salah. Sampai putih persaudaraan itu tak betul. Jangan, itu tak kena. Jadi si Habab bilang kawi ni tak ada dah macam tak pergi masjid dah. Dia kata sekarang tak pergi masjid. Geng tu, geng nu. Depa tu geng atas langit semua, aku tak mau pergi. Oh tak boleh macam tu. Kan masjid bukan hak geng atas langit ke, geng nu ke, geng ni, tak ada. Semua hak kita belaka. Pilah. Sambung silaturahim. Nabi kata kepada kita dalam hadis, sil man qata'aka. Sambunglah orang yang putus dengan kamu. Orang putus Nabi suruh sambung. Maknanya orang Islam ni sampai macam tu. Hebatnya dia. Jadi kita tak mau baliklah kepada zaman itu. Zaman yang mana orang tak boleh terima kenyataan. Dia menang tang ni, dia kalah tang ni, dia tak boleh terima waktu saat dia kalah. Bila dia kalah, dia memberontak. Bila dia menang, dia buat zalim. Tak boleh. Kita menang tidak menang semua, kalah tidak kalah semua. Kita kena meneruskan langkah hidup. Kita kena buat apa yang diperintah agama. Islah diri kita, islah orang lain, supaya jadi sebenar-benar hamba dan khalifah Allah. Itu tujuan kita hidup dalam dunia. Betul tak betul? Nampak? Allah kata dalam ayat surah Taubah, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah.
sayu'tinallahu min fadli wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Apa kata Allah? Dan amatlah baiknya kalau mereka itu bersungguh-sungguh redha, berpuas hati dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka, sambil mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah memberikan kepada kami dari limpahan kurnia-Nya, demikian juga Rasulnya, sesungguhnya kami sentiasa berharap kepada Allah. Jadi akhirnya yang buat keputusan bukan kita, yang buat keputusan adalah Allah. Yang merancang itu kita, yang menentukan adalah Allah. Tak ada masalah apa kalau semua orang menunaikan hak kepada yang berhak diserahkan hak, tidak buat naya, tidak buat zalim pada siapa-siapa, maka akan berlakulah kebaikan yang semua orang kata nak buat. Akan tertegaklah keadilan sebagaimana yang semua orang kata nak menegakkan keadilan. No, tuan-tuan, sebagai orang Islam kita kena wajib bersangka baik dengan Allah. Sangka baik, insya-Allah baik, insya-Allah baik, sangka baik dengan Allah. Sebab kita tak tahu yang di depan lagu mana, kan? Kita bukan tahu. Ya Allah selamatlah. Dah anak pi kah? Dia tak habang pun kat cik. Ya Allah selamatlah anakku. Dia tetap kata selamat anakku, walaupun anak dia buat tak betul. Anak pi tak habang, dia pi dah kah? Dia pi dah. Ya Allah selamatlah anakku, ya. Sangka baik juga. Padahal anak buat salah. Apa dia? Dia pi lah, dia tak habang. Budak ni mangkuk hayun, saat lagi jadilah apa-apa tengah jalan padan muka. Nampak? Kita tetap bersangka baik dengan Allah. Ya Allah selamatlah, ya Allah peliharalah, ya Allah betullah, ya Allah bahagialah. Mulut kita tu doa. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mungkin benda tu tak baik pada pandangan mata kita, di sisi Allah adalah baik. Mungkin baik pada pandangan mata kita, pemikiran kita, di sisi Allah tidak baik. Allah yang lebih tahu akan hikmah yang sebenar di sebalik tiap-tiap kejadian itu. Maknanya di sebalik bala ada nikmat, di sebalik nikmat ada bala. Jadi orang beriman ni sikap dia lagu mana? Redha, sabar, usaha, ikhtiar, tawakal. Waktu duk usaha tu tawakal dah, bila dapat keputusan radina. Ya Allah kami redha, ya Allah. Baru kita boleh survive. Pasal apa manusia tu tak tenang? Pasal apa hidup kita tak tenang, jiwa kita tak sejahtera? Sebab kita tak redha. No, kita kena redha. Ada satu orang dia kata, saya alhamdulillah lah perempuan, dia ni kuih kerajaan. Dia kata dulu masa saya tak mengaji, makna tak ikut kuliah agama, dia kata saya tak tenang lah, hilang duit RM10 seminggu. Duk fikir ke duit tu, mana pejam mata nampak duit RM10, hak duduk dalam beg tangan dia hilang. Celek mata nampak duit tu lagi. Makan nasi nampak duit tu, masuk bilik air nampak duit tu, seminggu baru hilang. Hai. Tapi bila dia mengaji, benda tu tak ada. Sebab dia redha. Baru jiwa kita tenang. Nampak? Walaupun awal-awal kita geleng kepala lah, geleng kepala. No? Saya teringat sahabat saya di Langkawi ni. Saya ingat ramai juga anak cucu kita yang nikah, ambil surat nikah kat dia. Saya ingat dalam ni pun ada yang ambil surat nikah daripada Ustaz Sa'idin, Allah yarham, di Pejabat Agama Langkawi. Betul tak betul? Dia lama duduk dalam kita. Dia orang mana? Dia orang Terengganu. Dia bekerja dengan kerajaan negeri Kedah, kahwin dengan orang Kedah, duduk di Kedah. Bukan dekat seorang, dua. Oh, dia menikah dua je Rosli, kita yang satu. Ustaz Sa'idin ni tak sampai seminggu sebelum dia meninggal, dia duduk dengan saya. Dia pergi rumah saya. Kebetulan kami ada event di Kuala Lumpur, kami duduk sekali di Kuala Lumpur.
dikajang, no? Makan dengan dia, semayang dengan dia. Sebab kami duduk 4 orang, jadi duduk sembang dengan dia. Tak sangka bahawa itu adalah pertemuan saya yang terakhir dengan dia. Dia balik, kemudian akhir Khamis, dia keluar dari Langkawi kalau tak salah saya, dengan baju-baju itulah dia nak pergi hantar barang ke jabatan. Isteri dia di sana tunggu. Dia balik daripada Jabatan Agama Islam petang tu, isteri dia cerita, dia abang dalam kereta dia sakit kepala sangat-sangat. Sakit kepala. Saya ingat saya tanya dia, "Hantar ni sakit ke? Urus entah kecil manis ya?" Saya kecil manis. Saya tanya dia, kecil manis lah. Tak, dia kata dia tak sakit kok, dia diet. Oh, bagus ya. Minta kurang makan. Sihat. Rupa-rupanya waktu dia abang dia sakit kepala sangat itu, darah dia sudah memancut. Darah tinggi. Sehingga isteri dia kata tak cakap dah. Masa bawa kereta tu, abang-abang sakit kepala tu, dia nak balik je. Nak balik rumah dia. Kebetulan jalan besar tu daripada Simpang Kuala, daripada Masjid Aman nak pergi ke, nak main ke Kuala Kedah tu, dia taman dekat situ je. Nak masuk ke rumah dia kena lalu satu taman, baru jumpa taman dia. Jadi dia kena cermat lah dalam taman. Nak sampai dah rumah dia, kenderaannya tak dapat dia kawal. Dia kemudiannya langgang tepi tu dan terus tak senang diri. Darah dia 240. Pengajaran tang tu, kalau sakit kepala yang agak luar biasa, bukan sakit kepala biasa nyut sikit lari pergi dah. Maknanya kita sepatutnya kena alert dengan bahasa badan kita. Badan abang kata ni tak sihat ni, pilah cari. Saya duduk serumah dengan dia. Saya balik daripada sana, saya tinggal dia, saya balik dengan kereta, saya bawa pergi Kuala Lumpur. Saya pergi kuliah. Lepas tu saya rasa lagu saya demam. Lepas tu saya sakit rengkung. Lepas tu saya sakit kepala. Lepas tu saya sakit badan. Ini something wrong. Saya pun pergi klinik. Saya COVID-19. Dia tak COVID-19, tapi dia darah tinggi 240. Malam Jumaat di hospital, meninggal dia pada hari Jumaat. Saya pergi di hospital, mandi jenazah dia, solat jenazah dia. Waktu duduk mandi jenazah, isteri dia 2 orang dengan anak-anak dia, isteri dia masih duduk geleng kepala. Tuan-tuan bayang, geleng kepala, duduk tengok tu, geleng kepala, ayam mata keluar. Pasal lo abang mati dah kah? Saya baca bahasa dalam perut dia, abang mati dah kah? Saya tengok dia, ya sahabat weh, hang mati dah kah? Mati dah. Jadi kita bukan tahu, kita tak tahu. Jadi walaupun kita geleng kepala, kita kena kata apa? Raditu, aku redha dengan ketetapan, redha qadar Allah. Allah kata man lam yarda biqada'i, siapa-siapa tak redha dengan ketetapan aku, dengan ketentuan aku, dalam hadis kursi Allah halau dia. Allah kata falyatlub rabban siwaya, hang keluar pi cari Tuhan selain dari aku. Nak abang kata wajib kena redha. Kalau tak redha, Allah adakah terkesan? Allah tak ada kesan apa. Kalau kita tak redha, yang terkesan siapa? Kita yang sakit, kita yang remuk, kita yang redam, kita yang susah hati, sakit hati. Nampak tak? Kena terima. Duk esok guru saya meninggal, dengan baju-baju sembahyang subuh dia tu lah. Dia pergi sembahyang subuh, balik subuh, bini dia kata, abang nak minum tang ni ke? Nak minum di dapur. Dia kata nak pergi dapur lah, tak payah nak minum tang ni. Tu yang kata isteri solehah tu no, tanya, abang nak minum tang ni, nak bawa mai tang ni, boleh tanya aku tu?
Abang nak minum dalam bilik ke? Jangan tanya tu cantik, nah. Jangan tanya tu perli. I nak minum dalam bilik ke? Tanya sungguh, ikhlas. Abang nak minum dalam bilik, cik nak angkat orang dalam bilik. Lagu tu. Suami kita tu raja hidup kita. Suami kita itu di atas batu jemala kita, dia syurga dan neraka kita. Semua Tuhan kira tu. Pak, kita kacau berapa kali, lagi banyak pahala. Kan? Nak abang kata banyak pahala, nak angkat buat pi dia di bilik, nak buat pi tu. Suami dia kata apa? Ai tak payahlah abang pi dapur. Dia pun pergi tunggu di dapur. Mancu hayang apa tunggu? Tak main. Dia dengar bunyi flash. Oh, suami masuk bilik ayam. Flash. Tanda. Dia pun patah balik pi. Tengok. Dia tidur. Suami dia dengan baju-baju semayang tu, dengan baju-baju subuh tu, keluar bilik ayam, naik baring atas katil, tangan qiyam. Tangan ni qiyam siap. Dia pergi panggil abang, meninggal lah. Matilah dia. Bersih, cuci calat, mandi jenazah dia, tak ada apa dah. Dia bersih semua dah. Rumah saya, ustazah tu anak murid dia. Seminggu dua sebelum ni kami pergi dah rumah dia. Sebab mereka heboh dalam grup WhatsApp, siapa nak ziarah Ustaz Me'eh cepat, dia tak sihat sangat dah. Pakat lambung pi. Tengok dia duduk atas kursi, duduk di luar, anak murid pakat mai, dia renyih, dia bersyarah kat kami, berang. Allah, ustaz siapa tak sihat ni? Dia tak ada apa. Rupa-rupanya dia kemudiannya macam tu, bercakap daripada mula sampai habis umur dia. Dia adalah jadi tuankuasa fatwa negeri Kedah Darul Aman. Isteri dia walaupun sedih tapi tidak ada yang mata tumpah ketika mana semua orang pakat pergi peluk bini dia lah. Sebab apa? Dia memang dah bersedia untuk suaminya pergi. Memang kita wajib, orang perempuan kena sedih tak suami mati? Ada hukum Islam tak di situ? Ada, apa dia nama dia? Ihdad. Alif ha dal alif dal, ihdad. Kita kena berkabung dengan kematian suami kita 4 bulan 10 hari. Kita tak akan bersiap, kita tak akan berhias, kita akan diam di rumah suami, kita tak keluar dari rumah kecuali keadaan yang darurat, baru kita keluar. Tu pasal apa? Pasal besarnya makam suami, kedudukan suami. Tapi kalau orang tu tak redha, apa jadi? Sasau dia. Sasau. Pasal apa? Pasal tak redha. Kita kena redha. Ini ketetapan Allah. Allah nak ambil dia. Sebab tu saya sebut tadi di Masjid Al-Hana, pasal apa kita kena jangan tinggal Sayyidul Istighfar tu. Duk baca tak malam? Sayyidul Istighfar jangan tinggal. Subuh, lepas subuh baca Sayyidul Istighfar. Bila maghrib baca Sayyidul Istighfar. Di masjid-masjid saya sebut tu imam, pegawai masjid, tolong pimpin jemaah makmum. Tiap kali semayang lepas sebab dia bagi salam, bila kita wirid, kita akan baca Sayyidul Istighfar. Pimpin makmum kita yang mungkin subuh dia tak mai, dia tak baca. Jadi waktu zuhur dia mai, dia akan baca bersama dengan imam. Maka kita tolong orang tu baca apa? Sayyidul Istighfar. Saya sebut dah dulu kan. Apa dia Sayyidul Istighfar? Ada, semua ada benar ni kan. Tulis Sayyidul Istighfar, nanti dia akan keluar. Hadis apa? Hadis yang sahih. Apa dia? Kata Nabi, Sayyidul Istighfar itu bahawa kamu berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Cuma bila baca, cuba hadirkan hati kita menghayati makna kepada apa yang kita sebut Sayyidul Istighfar tu. Sebab Nabi kata siapa baca pada waktu siang, ketika baca dia baca dengan yakin. Macam mana makna tang yakin kalau kita tidak faham? Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku, wa la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau, khalaqtani, kau jadikan aku, wa ana abduka, dan akulah hambamu, wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu, dan di atas janji dan persetiaanku aku nak tunaikan sedaya upayaku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku minta lindung daripada jahat yang telah aku buat. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengaku banyaknya nikmat kau bagi kepadaku. Wa abu'u bi zambi, aku mengaku dengan dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunkan bagiku dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka tiadalah yang mengampunkan dosa melainkan engkau. Baca waktu pagi, kalau kita baca dengan yakin, Nabi kata sebelum maghrib kita mati, fahuwa min ahlil jannah. Balasan orang hak baca tadi dengan yakin, ahli syurga maklum. Ahli syurga. Bukan lagi dapat pahala 100, 200, 1000, 2000, sejuta, 2 juta. Tak. Dalam hadis sahih ni Nabi kata siapa baca Sayyidul Istighfar pada siang, dia baca dengan yakin, dia mati sebelum dari tenggelam matahari, dia adalah ahli syurga. Tiba-tiba dia tak mati, dia baca lepas maghrib, dia baca dengan yakin, dia mati sebelum subuh, dia ahli syurga. Nampak tak? Jadi jangan tinggal baca tuan-tuan, ya. Senang saja, tekan dalam Google, tulis Sayyidul Istighfar, nanti dia akan keluar. Tengok dengan makna dia, cuba ulang beberapa kali, kita akan lekat dalam kepala kita apa makna Sayyidul Istighfar itu. Nah, jadi dalam hadis Nabi sebut al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'ifi wa kullin khairun, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jiz, fa in ghalabaka amrun faqul qadarullah wa ma syaa fa'al wa iyyaka wallaw fa innal law taftahu amal syaitan. Maksudnya, kata Nabi, seorang mukmin yang kuat itu adalah lebih baik dan lebih Allah cinta dari seorang mukmin yang lemah. Dan dalam masing-masing keduanya terdapat kebaikan. Bersungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu, dan jangan kamu lemah semangat. Jika sesuatu perkara mengalahkan kamu, maka katakanlah ketentuan Allah telah ditetapkan, dan sesuatu yang telah Allah kehendaki maka ia akan terjadi. Kata Nabi lagi, dan jauhilah olehmu dari ucapan kalau atau seandainya, kerana sesungguhnya ungkapan kalau itu membuka peluang masuknya syaitan. Dalam hadis ini ada beberapa perkara. Yang pertama, orang beriman yang kuat lebih baik dari orang beriman yang lemah. Cuba jadi kuat, jangan cuba jadi lemah. Termasuklah kita ini lemah tubuh badan, kita kena jadi sihat. Nampak? Saya selalu abang, bila kita makin tua kita makin lemah tak? Makin lemah bukan? Kita makin tua makin lemah, sebab itu fitrah. Tetapi ada orang yang dia cergas walau tua. Betul tak betul? Betul tak betul? Sebab itu jangan bila kita lemah kita layan kelemahan itu. Kita tua memang kita lemah, tapi bukan berarti kita melayan kelemahan itu sampai tidur tak buat apa dah.
Pasal apa? Aku tua, aku nak tidur. Dia tahan tak pergi ke mana. Dia tak pergi mana dah, aku tak larat dah. Hantu dia kata aku makan pun atas katil ni, anak cucu bawa. Hang tak boleh jalan. Boleh, tapi dia malas. Dia kaki ni dia kata nak angkat rasa lagu macam ada 2-3 kilo. Lepas tu dia kata aku tak angkat apa, duduk tang ni. Kalau boleh aku nak kecil merak buat ni lah. Nampak? Ni tak betul ni, tak betul. Jangan duk ambil dekat tu je, tak betul. Kena mangkit, kena berjalan, kena baca, kena fikir, kena. Sebab tu orang tu kalau dia baca Quran, dia baca dengan makna dia akan guna akal dia tak akan nyanyuk. No, dia zikir, dia istighfar, dia selawat, dia berjalan. Ada orang dia buat bendang, bukan dia buat, orang lain buat, tapi dia pergi turun berjalan dalam bendang. Dulu tok wan saya, anak murid dia yang buat bendang, tapi dia tetap berjalan antara, bukan jalan atas batas, dia berjalan dalam bendang. Dia jumpa lintah, dia ambil buah di kaki dia. Saya tengok dia naik tengok lintah banyak ekor duduk di kaki dia. Dia bagi lintah tu hisap darah dia. Rupa-rupanya lepas tu baru jumpa ada orang buat terapi lintah. Ada tak? Ni tok wanku lama dah dulu berjalan. Pasal apa? Bila kita berjalan darah kita bergerak. Bila kita membaca, otak kita berfungsi dengan baik, bergerak. Tapi kalau kita duduk tidur cucu saya tengah hari baru balik main, kita tak lena pun, lena pergi lah, lena. Lepas tu lena terus. Tu tak betul. Sampai tak reti dah. Dia kata bukan kata nak masak, nak cari tang mana nak buka gas tak reti dah. Pasal apa gitu? Pasal dia tinggal. Dia kali tinggal Quran, kita tinggal lama-lama tak boleh baca. Kali tinggal. Kita kena masak, kita kena buat. Sebab itu Nabi kata esok kiamat, esok ni kiamat, di tangan kamu ada benih tanam. Loh, pasal apa tanam? Nak tanam, nak kena korek tanah bu. Pasal itu adalah amal yang soleh. Hak kita buat tu pastikan soleh. Sebab tu tengok orang tua-tua Cina kan, kalau kat belah kampung saya dia luk stang tu, kita keluar pagi nak pergi sembahyang subuh, mereka dah keluar berjalan lah. Kita jumpa mereka duduk berjalan, duduk lari lah. Ada bye-bye tak berhenti. Kita lalu saya nak pergi bye-bye Cina tu, dia bye-bye siapa tak tahu kan. Pasal apa? Dia sedang bersenam, menggerakkan urat saraf dia. Kita bila tua kita tak mau bergerak, kita tak mau berjalan, kita tak mau masak, kita tak mau baca, kita tak mau. Akhirnya kita akan hilang apa yang kita ada. Akhirnya kita akan kena penyakit nyanyuk, tuan. Tu. Jadi ikhtiar tu duduk kat kita. Ikhtiar dulu. Jangan kita ini pakai serah. Dah tahu kata sakit, kenapa tak mencari rawatan? Cari rawatan. Itu ikhtiar. Itu hak tanggungjawab hamba. Yang nak bagi kesembuhan bukan ubat, nak bagi kesembuhan adalah Allah. Nampak tuan-tuan? Sekali saya ujung ni saya bagi satu petua, satu tips. Kita pakat-pakat balik buat. Saya mengaji pagi ni petua yang baik daripada Ustaz Ramli Syafi'i. Tadi saya jumpa dia, kemudian duduk sembang dengan dia, dia bagi satu petua. Walaupun kita buat, tapi hari ni saya dapat niat yang boleh kita amal bersama. Ujung saya bagi saya. Kemudian Nabi kata bersungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu dan jangan lemah. Ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jiz. Benda tu baik, bersungguh-sungguh. Nabi kata Allah sangat cinta kepada hamba yang bila dia buat sesuatu benda dia bersungguh-sungguh. Dia panggil itqan, bahasa Arabnya itqan. Jadi bahasa Melayu dah pun an yutqinahu. Innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Itqan, bersungguh-sungguh. Tuan, ada orang dia market pukul 3 pagi, tiap-tiap pagi
Ada orang pukul 2 pagi bersuruh-suruh, bagus. Cuma janganlah dalam dunia je pulun macam tu. Saya pergi baru ni di market besar, tengok 2 beranak duduk perah santan, jual santan. Kak mai pukul berapa ni? Kita saya mai pukul 4 pagi. 4 pagi. Mai 4 pagi, anak dia pun mai pukul 4 pagi. Tuan-tuan bayangkan. Sebenarnya ramai ni, ramai. Kita duk makan cucuk pagi-pagi tu, dia agak-agak buat pucuk tu pukul berapa? Makna awalnya mereka bangun, mereka tidak lemah semangat. Bagus, cuma jangan tinggal akhirat. Hak asas, hak yang fardu jangan tinggal. Allah berkat, tambahlah waktu kita bangkit tu, waktu pintu langit dibuka. No, sujudlah kepada Allah barang 2 rakaat. Mintalah merayu kepadanya maslahat akhirat. Dunia kita dapat, akhirat itu yang paling utama. Dunia kita berkat, ya, dapat sikit tapi berkat, Masya Allah. Allah bagi rezeki jalan yang kita tak sangka pula. Masya Allah. Rajin tuan-tuan. No, Abu buat kita lalu tu, tengok tu dia cucuk macam-macam. Bukan dia buat lepas subuh tu, sebelum subuh tu, betul tak boleh. Kalau tidak dia nak bungkus, dia nak bubuh, nak balut, nak apa, nak hantar mai di kedai apa semua tuan-tuan. Kita sudah sembahyang subuh, keluar pergi duk ada lah. Depa agak ke apa? Bagus dah, bagus. Wala ta'jas, jangan putus asa. Ni habis mati dah laki, dia tak bangkit dah. Dia kata saya tak tahu nak buat apa, saya dah patah harapan. Itu salah. Saya nak buat macam mana? Suami saya semua selama ni yang duk buat, tiba-tiba Allah ambil dia. Pasal apa Allah ambil dia? Oh, duk tanya kita pula. Jangan. Kita tak boleh tanya lagu tu salah. Tapi dah orang lemah kan? Lemah ni maksudnya dia tenggelam punca. Dia pensyarah dah. Pensyarah. Laki dia tidur atas riba. Ni cerita betul belum? Laki tidur atas riba. Tidur atas riba, mati. Hai, tak ada sakit apa, tarik-tarik mati. Dia ni tenggelam ni. Anak 2 orang halus lagi. Tapi laki mati atas riba. Dia kata pasal apa suami saya? Tuhan ambil suami saya pasal apa? Pasal apa Tuhan ambil suami saya? Pasal apa tak ambil suami orang lain? Dah. Ikut suka Tuhan lah. Saya tinggal tak jawab lagu tu lah kan. Dah kawan lemah, kata lagu tu terlentang sama Allah tu. Tapi nak abang, jangan lemah. Jangan. Jangan kata kalau. Jangan. Saya teringat tengok apa nama bini 2 orang ustaz. Apa dia duk geleng kepala dalam bilik mayat, geleng kepala. Tak apalah yang dia fikir betul. No, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Bini nombor 1 tu tahan sikit pasal Ustaz Saidin tu dia turun-turun sini, bini nombor 1 ambil, bini nombor 2 duk dibaling. Bini nombor 2 ni ustazah juga, dia ni mualaf, ustazah yang mengajak apa nama saudara-saudara baru. Geleng kepala, kesian kan. Tetapi kita tak boleh lemah. Maknanya kita tak boleh tenggelam, kita tak boleh putus asa, kita tak boleh. Kita kena bangkit. Wala ta'jaz. Nabi kata wala ta'jiz, bukan wala ta'jaz, wala ta'jiz, jangan lemah. Jangan lemah semangat. Kemudian fa in ghalabaka amrun faqul qadarullah wa ma syaa' fa'al. Kalaulah sesuatu mengalahkan kamu, maknanya kita tak harap macam tu tiba-tiba berlaku. Kita nak macam ni tiba-tiba jadi macam ni. No? Jangan kita menyalahkan takdir. Jangan. Itu. Sebab tu dia kata faqul qadarullahi wa ma syaa' fa'al. Qadarullahi, ini takdir Allah. Allah tentukan apa yang dia kehendaki berlakulah. Seorang perempuan jumpa saya. Dia kata, saya nak buat macam mana? Waktu tu dia terlemat. Yalah, istighfar je lah. Dia ni bekerja. Dia ada anak laki-laki seorang tu saja. Suami dia pun kerja. Hari tu mereka 2 orang
pi ke Indonesia, anak dia dapat kerja, laki-laki, dia bagi mutu dekat anak dia. Hari tu hari pertama anak dia pergi kerja, dia baru turun landed di sana, telefon masuk lepas dia tukar SIM, bagi tahu anak dia accident. Anak dia dapat mutu, pergi kerja, sampai tengah jalan, bukan dia cari lori tu cari dia. Macam mana lori tu cari dia? Lori tu buat U-turn. Tuan bayang, lori buat U-turn, makan jalan, bam, kata belaga, mati anak dia. Dia di sini tenggelam. Maksudnya apa? Tak boleh terima. Balik mai dengan ayak mata dia, dengan apa, tak boleh terima dah. Diorang duk urus anak dia apa semua, mati. Tanam, malam tu hujan lebat. Dia kata, abang, awak, abang pergi lekat. Pasal apa? Anak kita basah bang, pi bubuh kemah. Dia tenggelam. Nak basah apa? Anak tu mati duduk dalam kubur. Nampak? Jangan kata lau. Sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata wa iyyaka wallau. Hindarilah daripada perkataan kalau. Benda yang lepas, jangan kata kalau, jangan kata andai. Fa innal law taftahu amal syaitan. Lau membuka pintu untuk ruang syaitan masuk. Ni abang punya pasal. Kalau abang tak suruh dia terima kerja hari tu, tentu anak kita tak pergi kerja. Kalau dia tak pergi kerja, tentu dia selamat. Dia bubuh hukum lagu tu. Ni abang punya pasal. Pasal abang beli mutu bagi kat dia lah dia accident. Kalau abang tak bagi mutu, kalau dia pakai Grab, tentu tak kena. Abang ni, nampak? Dia akan berkelahi dengan orang. Dia akan berkelahi dengan suami dia. Dia akan menyalahkan orang sebab dia menyalahkan takdir. Jangan kata lau. Tuhan dah tulis macam tu. Tuhan dah takdirkan kesudahannya begitu. Ada satu ibu, dia tekan anak dia, anak dia hidup zaman yang macam ni. Dia hantar anak dia sekolah menengah biasa, tapi balik di rumah dia suruh anak dia mangkit tengah-tengah malam, semayang tahajud, buat tekan tarbiyah betul-betul. Sedangkan anak dia bukan mangkit semayang tahajud dia, anak dia duduk mengaji sekolah menengah biasa, duduk jumpa tok-tok guru lagi ramai di sekolah tu. Malam-malam anak dia duduk buka, anak perempuan ni duduk buka, duduk main game tu dengan satu dunia punya game. Bila dia cerita dekat mereka tu dalam game tu, dia punya tension dengan mak dia, dia tension dengan mak dia punya tekanan, pak dia punya tekanan hidup, mereka tu duduk cadang gamak kat dia. Buat apa? Terjun lah, kan payah. Satu pagi tengok anak dia mati lah. Bunuh diri. Jangan tuan-tuan, jangan. Sebab tu khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara pertengahan. Jangan. Kita dulu pun tak dipaksa mangkit tiap malam. Anak kita buat yang fardu dulu. Anak kita tu kita kena tengok dia berkawan dengan siapa, kita tengok dia pegang apa, tengok dia buat apa. Kita kena timbang. Takut anak kita tiba-tiba tak boleh nak tahan. Zaman ni penasihat bukan penasihat, mereka itu punah sihat. Tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Saya tadi janji nak sebut satu amalan yang telah sabit dengan nas, yang tadi sempat saya bincang sekejap dengan Al-Fadhil, tuan guru kita Ustaz Ramli Syafi'i. Dia ni juga perawat Ustaz Ramli Syafi'i ni tuan-tuan. Dia mengajak semalam di Bohong Merah. Jadi bila dia tengok saya duk bawa ubat, saya ni sakit kencing manis, di pagi kena makan ubat kencing manis, malam kena makan, itu rawatan, bukan ubat penyembuh Tuhan. Jadi dia tanya bekam tak? Bekam ini tuan-tuan, dia ada sumber. Tetap memang saya biasa bekam, tetapi bekam itu saya tak pernah ambil berat tentang bilakah masa yang terbaik untuk bekam. Apakah niat waktu kita berbekam? Yang tu dia sebut tadi. Okey.
Tuan-tuan, bekam ni perbuatan siapa? Dia perbuatan Nabi ya. Dia adalah satu daripada sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berbekam sebagai satu kaedah rawatan. Hajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam abdun li bani bayadah fa'atahu an-nabiy ajrahu wa kallama sayyidahu fakhaffifa anhu min daribatihi walau kana suhtan lam yu'tihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Abdullah bin Abbas cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari berbekam kepada seorang hamba yang dipunyai oleh Bani Bayadah. Dia ni hamba yang pandai berbekam, dia bekam Nabi. Maka Nabi SAW memberi upahnya. Nabi bagi upah dekat dia. Dina abang orang yang buat kerja bekam, bila dia ambil upah, itu bukan benda yang haram. Bahkan dia dibenarkan oleh syarak. Itulah yang dibuat oleh Nabi, memberi upah kepada orang yang bekam kepada Nabi. Kemudian bukan saja Nabi bagi upah, Nabi bercakap dengan tuan kepada hamba itu dan minta kepada tuannya agar meringankan tugasnya. Sebab apa? Sebab Nabi merasa terhutang budi kepada orang yang membekamnya. Kata Ibnu Abbas, jika berbekam adalah haram, tentu Nabi tidak memberikannya upah. Nah, bahkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi sebut inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamata atau inna min amsali dawaikum al-hijamah. Sesungguhnya kata Nabi, sebaik-baik perubatan yang kalian gunakan adalah berbekam, dan sebaik-baik ubat untuk kalian juga adalah berbekam. Saya nak tanya depan saya, berapa orang yang biasa bekam? Angkat tangan. Wah, sudah ramai. Bagus, bagus. Tahu tak, bekam ni ada poin dia. Ada poin tempat tu yang Nabi beritahu. Ada 2 poin yang jangan kita tinggal bila kita pergi berbekam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas dia cerita, ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhda'aini wa bainal katifaini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, Nabi pernah berbekam di lehernya dan juga antara 2 bahunya. Jadi antara 2 bahu dengan leher, bukan tang ni kono, sini saya pun berbekam di leher, atas leher ni, dan juga di antara 2 bahu. Boleh tak kita berbekam ketika ihram? Jawapan dia boleh. Boleh tak kita berbekam ketika puasa? Jawabnya ada juga, boleh. Nabi SAW bersabda, kata Ibnu Abbas juga, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan Nabi berihram, dan Nabi juga berbekam ketika itu Nabi berpuasa. Jadi tuan-tuan, saya buat kesimpulan sebab saya tadi sempat merujuk kepada fatwa tentang berbekam. Kalau orang tu dia memang ada masalah kesihatan, lagilah dia dituntut berbekam. Kalau orang tu dia tak ada masalah kesihatan, dia berbekam kerana mengikut sunnah, dia dapat pahala. Kalau orang tu ada masalah kesihatan, dia berbekam, tiap-tiap kali berbekam, dia dapat pahala. Dan sebahagian ulama menyatakan, kalau orang tu tak ada apa-apa masalah, dia berbekam saja-saja, dia tak dapat ganjaran kecuali kali yang pertama. Tetapi saya rasa semua kita pakai ada masalah kesihatan, jadi maka berbekamlah, kerana ia juga disebut Nabi macam tadi, dia adalah di antara sebaik-baik rawatan. Baik, tadi apa yang saya bersembang dengan Ustaz Ramli, dia kata berbekam ni ada hari dia. Berbekam ada hari dia. So bila ke hari kita nak berbekam, orang perempuan pergi cari bekam yang buat tu perempuan. Jangan pakai belah lepas ni pergi cari tu palung-palung bekam sacek kat tengah jahanam lah. Tak boleh lah.
Jangan pergi cari laki-laki bekam kita. Laki-laki jangan cari perempuan bekam kita. Laki-laki cari laki-laki, perempuan cari perempuan. Macam saya kebetulan anak menantu saya dua-dua orang boleh berbekam. Anak menantu saya dia mengaji di Mesir, berbekam dan akupuncture tu. Dia balik, dia kahwin dengan isteri dia, dia ajak isteri dia bekam. Dia ajak isteri dia bekam supaya isteri dia boleh berbekam perempuan. Jadi bila kita nak bekam, hari paling baik tengok pada bulan Hijrah. Hari apa? Hari 17, 19 atau 21 daripada bulan Islam. 17, 19, 21. Yang paling baik cari mana-mana 17, 19, 21 itu yang jatuh pada hari Isnin. Yang jatuh pada hari Isnin, ingat tu. Dan hak yang saya tak pernah buat, hak yang 17, 19, 21 tu biasa buat. Tapi hak tak pernah saya buat apa dia? Mencari pada hari Isnin. Dan bila kita berbekam, kita niat. Tang niat itu tadi dia sebut. Saya pun tanya, nak niat apa tu guru? Dia kata niat waktu kita berbekam, ya Allah, keluarkanlah segala penyakit di dalam tubuhku ya Allah, termasuk sihir, khianat manusia. Sekali lagi, waktu kita berbekam, dia nak mula bekam, kita niat, ya Allah, keluarkan segala penyakit dalam tubuhku, termasuk sihir, khianat manusia. Jadi maknanya bekam juga boleh jadi asbab sihir dan gangguan itu hilang. Tuan-tuan, nah, selain daripada amalan-amalan yang lain. Memang ada orang yang sihir orang. Anak murid saya ada seorang di Langkawi ni. Semalam saya pun cerita pasal dia. Dia nak jumpa saya, ustaz, nak jumpa ustaz. Saya mengajar di sini tahun 99. No, di Maktab Mahmud Langkawi tu. Anak murid saya jumpa dia, awak share pasal apa entah. Minum dekat tu apa nama restoran Ali. Lama dah, tahun lepas. Awak, saya tak sihat ustaz, sabar. Dia ni orang menega tuan-tuan. Dia abang orang tak suka orang dia macam kena sihir. Dia tak ada semangat. Dia tak ada semangat. Makin hari makin sakit, makin hari makin sakit. Akhirnya satu hari mati dia dengan sebab sihir manusia. Itu ketetapan Allah. Jadi sihir boleh membunuh. Jadi kita bekam, jangan lupa niat waktu tu, ya Allah, keluarkan semua penyakit dalam tubuhku, termasuk sihir, khianat manusia. Insya-Allah. Semua adalah alat sahaja, termasuk bekam, ubat, rawatan, tetapi yang penyembuh sebenar adalah Allah. Sebab tu yang kita kembalikan asy-syafi huwallah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirkafi, bismillahirmu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un. Setakat tu kuliah kita insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan. Saya bulan depan minggu keempat saya ke luar negara sekejap, tapi saya tengok dalam jadual kita kosong pada minggu kelima. Kalau tak ada apa-apa lagi Tuan Haji Khali, boleh kita pergi kepada minggu yang ke-5 hujung bulan 12. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita insyaAllah. Terima kasih kepada yang terus menyumbang kepada Yayasan Amal Malaysia Kedah tuan-tuan. Kita tengah juga kutip sumbangan untuk dihantar ke Indonesia yang telah pun yang telah menyaksikan, saya ingat dah ratus yang mati tuan-tuan akibat daripada gempa bumi yang melanda Indonesia. Terima kasih yang terus berwakaf dengan wakaf Quran yang masukkan melalui akaun bank Yayasan Amal, dan saya boleh terima daripada tuan-tuan yang ingin buat wakaf infak. Mudah-mudahan Tuhan angkat darjat kita, muliakan ibu bapa kita, ampun dosa mereka. Dengan niat kita sampaikanlah amalan pahala itu kepada kedua ibu bapa yang kita kasihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Allahumma shalli ala Muhammad. Kan makin jangan macam benar Allah. Bukan? Hah? Kan buka